أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan. Sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan. Bila kau menggenggam tu? Apa menggenggam? Yakni mencekok. Bahasa kat sini bagi mencekok. Tu. Menggenggamkan anak jari tangan kanan. Bila menggenggam, tatkala menghantar pada lutut kanan. Tatkala menghantar, tatkala melentak. Tatkala melentak pada lutut kanan ketika duduk tasyahud. Tu. Nah, ketika duduk tasyahud. Geggamkan jari kanan. Dan dihantarkan jari kiri di atas paha kirinya seorang. Dihantarkan, ini pun Allah pada kata menggenggamkan. Mana? Dan sunat dihantarkan jari kiri di atas paha kirinya seorang. Atas paha kirinya seorang. Dihantar berbetulan anak jarinya seorang, berbetulan dengan kepala lututnya seorang. Berbetulan anak jari dengan kepala lutut. Mana ni? Ini kita kata lutut. Maka jari kita yang ni, yang kiri ni kita letak kat ni. Berbetulan kepala lutut. Bukan letak kat sini. Letak kat sini. Tu letak atas paha ni. Tak paha, jari berbetulan dengan kepala lutut. Bukan letak sini. Letak kat sini. Tangan kiri. Tu letak atas lutut. Tu berbetulan. Berbetulan anak jari seorang itu dengan kepala lutut seorang. Dia hantar, menggenggam dan dihantar tu kepada kedua tasyahud. Kepada kedua tasyahud, yakni tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal pun begitu juga, tasyahud akhir pun begitu juga. Itu sama saja. Itu menggenggam itu sunat hai'ah. Kalau kita tidak menggenggamkan dalam tu, maka kita lepas begitu, tak apa. Tak batal sembahyang. Itu sunat hai'ah. Tu akan tetapi semayang kita tak cantik dan tak lawa, dan tak comel. Macam manakah menggenggam? Ini nak bagi tahu cara-cara menggenggam, mencekakkan anak jari dan kaifiat menggenggamkan anak jari atau mencekakkan anak jari itu. Menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. Ni tengok baik. Menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. Dekat 3 jari. Dan dilepaskan telunjuk ni.
Dilepaskan telunjuk dan ditaruh ibu tangan seorang itu di sisi telunjuk. Di sisi, bukan bawah. Nah, bukan ke bawah, di sisi mana macam ni, sisi. Ni menggenggamkan tak gitu, di sisi ke tepi ni. Kalau itu ke bawah, ni di sisi, letak kat tepi. Kat tepi dia tu di sisi. Dan sunat mengangkatkan telunjuk, sunat mengangkatkan jari telunjuk as-sababah bila tatkala mengata asyhadu alla ilaha illallah, tatkala mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, akak naik. Nah, lepas tu turun balik, letak situ. Ni letak kat situ. Letak di jaga semai, buka akak gitu semua. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan gitu. Akak naik, turun balik, tak duduk situ. Jangan duduk gitu. Tak kena. Nah, tu sunat mengakakkan telunjuk tatkala mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Dan makruh menggerak-gerakkan dia kan telunjuk. Menggerak-gerakkan dia kan telunjuk itu makruh. Kata makruh ni yakni ini pada mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata makruh ni ini makruh ni pada mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun mazhab Hanafi, mazhab Hanafi sunat menggerakkan telunjuk itu. Kerana mazhab Hanafi dia tak berjumpa hadis diam, dia berjumpa hadis bergerak. Dengan sebab itu masa dia tahiyat dia selalu bergerak. Nah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah gitu. Tak gitu. Gerak macam tu. Itu mazhab Hanafi. Kamu jangan pergi pegang dia ni. Kamu duk semayang tepip. Jangan pegang dia, jangan duk pecah. Tu dia. Tu makna dia bergerak macam tu bagi mazhab Hanafi sunat. Ada pun mazhab Syafi'i makruh. Kerana mazhab Syafi'i dia berjumpa dua hadis. Ada hadis diam, ada hadis gerak. Dengan sebab itu mazhab Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah, kemudian turun balik gerak. Dia turun balik gerak, diam. Tu ingat baik. Tu masalah bergerak berdiam dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, tu masa tahiyat. Walaupun sunat hai'ah, tapi kalaulah kita buat bermain-main, tidak buatkan dia, maka sembahyang kita tak sempurna. Tak sama dengan sembahyang Rasulullah. Tu ialah. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Mengekalkan tilik apa? Yakni dua mata ni. Dua mata kita ni mesti kena pandang kepada tempat tilik, tempat sujud. Tu mengekalkan tilik tempat sujud, mana yakni kedua mata kita itu mesti memandangkan ke tempat tilik sokmo-sokmo sentiasa. Tu makna begitu. Dua mata kita ni sentiasa kena tilik kepada tempat sujud. Kalau mata kita ni masih semayang tapi mata perata lagi, nak tengok kipas angin ke, nak tengok hadapan ke, atau ke keling tengok kambing ke, ataupun tengok langit ke, ataupun tengok dinding masjid ke, ataupun macam-macam lah. Ni itu makruh. Nah, begitu juga kita aurat perempuan lah, kita sentuh sikit. Aurat perempuan dia sembahyang, jadi soalan yang tanya tu lupa semalam nak jawab. Internet beragang semalam ni. Malam ni kita jawab soalan tu. Soalan yang tanyakan perempuan ni apabila dia sembahyang, jadi tu menutupkan aurat dia ni macam tak bagi nampak ke warna-warna kulit. Nah, itu cukup bagi dia.
Walaupun dia pakai pakaian ketat sekalipun, tapi warna kulit tak nampak. Dengan bahasanya pakai baju ketat, seluar ketat dan tutup semua tempat dan tempat syarat suruh tutup semua. Nah, tapi warna kulit tak nampak. Itu sah bagi dia. Kemudian macam manakah kalau dia pergi sembahyang berjemaah beramai-ramai, orang lain tu pakai pakaian bagus, dia cantik lah, warna putih lah, tapi dia masuk sembahyang tu pakai seluar ketat lah, pakai tutup aurat semua tu, macam mana dia? Maka itu makruh. Makruh perempuan tu mereka begitu, kerana mengganggukan orang tepi dia. Adapun kalaulah dia sembahyang seorang, tak apa, sah bagi dia. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah pakai macam tu, diri pakai macam tu hukum makruh. Tak yang sah. Kerana melalaikan orang, hitarkan dia. Lalaikan orang, lihatkan dia tu. Begitu juga laki-laki. Nah, laki-laki yang pakai baju warna apa? Warna kulit sawo, kulit ular sawo. Ataupun warna bercalo-calo. Nah, bercalo tu calo ni, ataupun warna bukan warna macam terus, bukan warna satu dah. Warna dia tu macam-macam lah color dia tu. Warna baju tu, color baju dia tu macam-macam hal lah. Kalau satu okey, kalau merah-merah, ataupun kalau biru-biru, hijau-hijau, hitam-hitam, tak apa boleh tu. Ni tak, macam kulit ular sawo. Kulit ular sawo lah, apa lagi? Kulit harimau lah. Baju dia tu. Baju bola lah, baju bola. Bola apa? Apa? Menju, apa menju nama? Tu Messi, baju bola, Messi, Ronaldo, akal itu. Itu pemakruh bagi laki-laki. Kerana mengganggukan orang sembahyang sekali dengan dia. Perempuan bersama sembahyang dia sah, tapi makruh kalau pakai macam tu, kerana mengganggukan hati orang. Nah, mengganggu orang. Orang boleh sembahyang Allahu Akbar, jadi mata masih terlihat baju dia. Nombor 10 Messi. Nombor 7 Ronaldo. Untuk sembahyang tengok nampak Ronaldo. Ronaldo dok main sijik. Nah, tu jadi macam tu, itu sebab makruhnya. Perempuan pun sama. Kalau macam pakai baju ketat-ketat sembahyang seorang okeylah. Kalau sembahyang berjemaah ni tak baguslah, makruh bagi dia. Satu. Yang kedua pula masalah taik icak. Nah, taik icak itu ini kalaulah dia basah najis, ya dimaafkannya ialah taik icak yang kering. Nah, taik icak yang kering sama ada kena di lantai, di baju, di tubuh badan kita. Kalau basah, najis kena basuh. Nah, kalau yang kering okey. Tak apa, macam taik icak kena ke lantai masjid, lantai umum, boleh kita sapu kerana dia dapat kering. Nah, kering tu dimaaf. Kalau macam ain dia ada basah-basah kena tubuh kita. Kita masih semayang, taik icak tak apa, sapu. Tak boleh tu. Kalaulah dia basah kena tubuh badan pakaian kita ataupun kena tempat sujud kita, maka itu tak boleh. Kalaulah dia kering, dimaaf. Kering sama kering, kita kering dia kering. Kalaulah dia kering kita basah, tak boleh juga kerana bersentuh. Nah, tu taik cicak, kutuan macam-macam lah tu. Tu dimaafkan dia. Kerana apa dimaafkan dia? Kerana susah hendak dijaga dan pelihara. Tu ya. Nah, nak jaga susah, nak pelihara susah, begitu gini. Maka kita jaga dia. Seada tak cicak ke masjid apa, kita sapu boleh menjadi kering. Maka kering itulah dimaaf. Nah, adapun kalau basah kena tubuh kita, pakaian kita, tubuh badan kita, pakaian kita, ini kena basuh. Jangan sapu, kena basuh. Bawa tubik air, lepas tu pergi basuh. Tu kalau kena kat tubuh kita. Kalau kat lantai-lantai tu okey, kita sapu okey. Tu dia. Lama-lama kita basuh sekali. Lama-lama kerana supaya nak menghilangkan najis hukmi. Nah, lama-lama kita basuh sekali. Lama-lama kita basuh kerana najis hukmi tak payah, kita lalu-lalukan air saja. Sikit tak apa dah. Nah, kalau susah nak jaga, kalau dia boleh jaga tak ada apa. Jadi ilat dia, sebab apa, dimaaf.
Sebab apa dia maaf? Kerana susah dan payah hendak dijaga, hendak dipelihara kan. Kerana tahi kicak ni banyak, kutu anjing pun banyak, darah kutu anjing tu. Tu dengan sebab tu dimaaf. Jadi apabila lah hilang maksud, hilang apa, hilang syarat dia, hilang payah, hilang susah, maka itu kena basuh tak cicak tu amat mati sikit. Kalau ain dia masih basah, itu kena basuh. Kena kain kita, baju kita, tubuh kita kena basuh. Kalau tak basuh tak boleh. Macam kena kaki kita basah. Nah, kita semayang tengok tai cicak, maka kena semayang semula. Gitu. Kena semayang semula kerana tai cicak tu basah. Kalau dia kering, dimaaf. Tu. Nah, faham tu? Tu masalah najis. Nah, kerana ramai banyaklah najis-najis tu. Kalau basah tak boleh, kalau kering boleh, dimaaf. Dengan sebab itu sebelum sembahyang kita mesti jaga-jagakan kita nak sembahyang tu. Nak jaga-jaga, takut kena ke benda tu, tak sah sembahyang kita. Baik. Dan mengekalkan khusyuk, ini pun sunat hai'ah. Sunat mengekalkan khusyuk. Apa? Sentiasa hati kita tu khusyuk. Apa khusyuk? Iaitu khusyuk menghadirkan hatinya, hati seorang yang sembahyang tu. Menghadirkan hati, mengingat akan hatinya, hati seorang akan barang yang dia sedang membaca. Tu, menghadir hatinya, yakni akan barang yang ia sedang membaca. Apakah yang dia membaca masa ketika itu? Maka masa itulah dia memerhatikan, dia ingatkan apa saja yang dia membaca tu. Itu makna khusyuk. Bukan khusyuk dalam sembahyang ni bermakna kita sembahyang Allahu Akbar, hati kita ni ingatkan akhirat, ingatkan tu akan ingatkan ni, ingat mati, ingat syurga, ingat neraka. Itu pun makruh juga. Apatah lagi dalam sembahyang kita ingat lain daripada benda-benda akhirat. Kalau perkara akhirat itu ada khilaf lagi. Lagi ada khilaf. Nah, ada setengahnya tak apa kalau kita ingat akhirat dalam sembahyang. Kata setengahnya yang muktamad, yang muktamadnya ialah makruh juga. Ingat benda-benda akhirat macam ingat mati. Nah, ingat pada masa, ingat syurga, ingat ke neraka. Bila? Ketika kita masih sembahyang. Kalau kita, apakah yang kita patut diingat ketika kita sembahyang? Ialah hati kita mengingatkan akan perkara-perkara yang kita sedang membaca ketika sembahyang. Itu mana khusyuk. Apakah yang kita baca? Seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah lagi pula yang penyayang. Itu ingat dia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ingat dalam hati, bukan sebutkan mulut. Itu yang paling hebat, yang paling penting sekali. Kalau tak dapat ingatkan apa perkara yang kita sedang baca, kita ingatkan baris-baris bacaan, huruf-huruf bacaan. Itu supaya hati kita tak lalaikan daripada ingatkan Allah. Bukan kata kita semuanya Allahu Akbar, hati kita ingat Kuala Lumpur, ingat Putrajaya. Kalau kat sini ingat Bangkok, ingat kat bandar tu bandar ni, ingat kat tu kat ni. Bukan. Ingat baik tu, mesti tu sunat juga tu. Walaupun sunat, akan tetapi membawa sembahyang kita itu sempurna. Menghadirkan hatinya, hati seorang akan barang yang ia sedang membaca. Tu menghadir. Dan tetap segala anggotanya, kata seorang mesti kena tetap anggota, tidak bergerak kat situ kat sini, mesti tetap Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Itu tak ada khusyuk tu.
tapi tak batal semayang. Nah, sedar-sedar semayang, mata dia terlihat orang yang datang baru. Allah subhanahu hamidah, baru orang datang naik masjid. Dia berpaling tengok. Batal? Tak batal semayang, tapi tak ada khusyuk. Yang batalnya apabila menggerak-gerakkan anggota besar sampai 2-3 kali gerak berturut-turut. Ketika tu baru batal sembahyang. Ni tak ada macam tu. Nah, dia sekali ya lalu. Tapi ingat, jangan berniat bermain-main dalam sembahyang. Kalau bermain-main dalam sembahyang, maka ini terus batal. Sekali pun batal. Nah, seperti bermain-mainkan zakat pada sembahyang waktu subuh. Jadi, main zakat. Bukan main zikir, zikir lainnya, zakat. Mana waktu subuh ni waktu panggil praktik thai, ngetak je thai panggil. Nah, waktu subuh kemudian dia ni duk semayang tapi dalam kain dia duk main. Duk main dalam kain. Bermain-mainkan zakat itu batal semayang. Walaupun sekali gerak saja batal. Nah, macam semayang Allahu Akbar. Anggota dia hening semua. Kepala dia khusyuk, tangan dia pun khusyuk, tapi zakat dia tak khusyuk. Karena zakat dia ni masih duk main-main. Imam tu selalu baca panjang. Baca surah Baqarah. Dalam rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baqarah panjang ni. Dia pun semayang. Lepas tu zakat dia naik. Kemudian lah hazmat dia sekelai main. Duk akak seorang dia. Itu batal. Ingatlah batal, suka-suka batal. Kalau aku tak royak, siapa nak royak? Ni dia. Siapa nak royak kalau aku tak bagi tahu? Kamu itu suka-suka ni. Benda tu benda batal. Buat main-main tak boleh. Tu ingat baik. Nah, perkara tu banyak tu kadang-kadang budak buas. Macam orang sudah sudah berkahwin tak ada apalah tu. Yang belum lagi berkahwin. Lalu tu dalam syarak apabila dikahwin baru-baru tu ya dimaafkan berjemaah sampainya seminggu. Tu. Itu diuzur, dimaafkan dia tak kena pergi masjid seminggu. Kalau dia belum kahwin lagi, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau ada pun kalau lelaki sudah kahwin dah tapi perempuan belum kahwin, macam bikit darah lah, dimaaf pegang laki dia tu seminggu. Jadi ketika tu laki-laki dia, suami dia hendak pergi ke masjid, mesti minta kepada isteri dia. Kalau isteri tak boleh pergi, bang, abang tak boleh pergi. Tu. Tapi apa lepas pada masa 7 hari, itu tak boleh lah, abang tak boleh pergi, siku mak halau dah. Kalaulah laki perempuan itu janda. Nah, perempuan itu janda, maka dimaafkan 3 hari. Suami dia tak kena pergi masjid berjemaah. Hatta sembahyang Jumaat sekalipun dia kena minta kepada isteri dia. Kalau isteri dia bagi pergi, pergi. Kalau tak bagi pergi, tak. Maka kita orang Islam apabila baru berkahwin jangan buat keluar-keluar ni. Demo sekat kahwin ni tak mari lah masjid. Mapuh sungguh masjid. Jangan. Itu syarat bagi kat dia. Orang tak tahu ni boleh kata semua. Ni, dia gamuk ke ayah sengkarkan kata tak pergi masjid ni jahat. Kerana kamu ni baru kahwin tak pergi masjid-masjid ni. Hilang masjid bukan. Seminggu dalam syariat bagi kat dia. Yang tu ingat syaratnya bagi kat orang baru kahwin. Tapi yang dah lama dah tak apalah. Ni masalah. Tapi berapa orang yang dapat aman? Dapat aman tu berapa orang saja. Ada setengah-setengah orang tu bawa kata kahwin, kamu nak duduk dengan anakku, mau kena keluar dulu, boleh 40 hari. Siap tu. Kena keluar dakwah lu 40 hari. Tak tahulah dia ikut ya situ lah tu. Tapi lah syariat tak ada lagu tu. Kena keluar dulu tak ada. Keluar tu lepas pada tu lagi.
Nak kira 40 tahun pun. Tapi syariat bagi dah lepas kahwin pap tu dia kena sekali. Kalau keluar pun tak khusyuk dah tu. Tak khusyuk dah. Tapi jauh ibadat ni kalau buat dengan ilmu tu sedap. Kalau buat dengan nafsu tu tak sedap. tu ibadat. Baik, habis kat tu. Dan tadabbur, tu setengah dah sunnah ayat. Tadabbur, apa tadabbur? Yakni mengirakan qiraah seorang. Apa mengira? Memperhati-perhatikan bacaan seorang di dalam semayang. Perhati macam mana? Yakni mengira-gira daripada takut kesalahan. Daripada takut kesalahan di dalam bacaan. Karena apabila tidak merhatikan dalam bacaan dalam sembahyang, maka kita ni masya-Allah tak tahu salah ke tak salah. Lalu tu kita berkata baca dalam bacaan sembahyang mesti perlahan-lahan. Jangan cepat sangat. Karena kita hendak memerhatikan bacaan kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kena stadion amin. Tak payah macam tu. Budak tadika boleh baca macam tu. Tapi yang naknya tadabbur, memerhatikan akan bacaan. Tu. Memerhati yakni daripada takut kesalahan dalam bacaan. Dan akan zikirnya, baca zikir berbaris tu. Akan zikirnya zikir seorang, mengira-ngirakan qiraah ini bacaan seorang dalam sembahyang, dan akan zikirnya seperti subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil a'la bihamdih. Kalaulah kita membacakan dengan terlalu cepat, ni subhanallah ni bunyi macam tu, subhanallah hamdih. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau baca perlahan-lahan, baca tak cepat. Kalau cepat, Rabbighfirli wa'fu anni. Malaikat nak tanda apa tu? Tak tahu kata apa bacaan. Ni nak ingat sembahyang. Tu qiraah kita, baca zikir kita. Zikir dalam sembahyang pun banyak, dan qiraah baca Quran, zikir banyak. Rabbighfirli zikir. Dan subhanal a'la zikir, subhanal azim zikir. Tu. Itu sunnah hai'ah. Dan setengah pada sunnah hai'ah masuk kepada sembahyang dengan rajin. Dan selesai hati daripada membimbangkan perkijaan. Selesai hati, mana kosongkan hati. Selesai hati, kosongkan hati daripada membimbangkan perkijaan. Membimbang, menserabut, menggenala dan mempekan. Tu. Membimbangkan, menserabutkan. Asal kita sini berserabut. Menggaduh. Tu. Membimbangkan perkijaan. Tu. Selesai hati, kosong hati pada segala perkijaan. Sama ada dunia, sama ada pekerjaan itu pekerjaan dunia atau akhirat. Jangan hati kita bimbang. Jangan hati kita bimbang. Ini pun sunnah hai'ah. Rasakan rajin masuk sembahyang. Rasakan rajin. Lalu tu apabila nak merasakan rajin, kena bersiap-siap sebelum qomat. Bukan qomat kita siap. Datang masjid dah lama, tapi semayang belum ada. Apabila orang qomat, barulah ambil semayang setengah-setengah orang. Maka kita mesti siap dia. Nak dapatkan rajin tu, kena usaha. Dan kena mujahadah. Kena bersusah payah. Kena mujahadah, bersabar, bersusah payah dalam kerja sembahyang. Kalau tidak, nantilah sifat malas datang. Demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala. Demikian lagi seperti masuk ke sembahyang dengan rajin dan selesai hati dan membimbang tu. Demikian lagi seperti itu juga seperti masukkan kepada sembahyang dengan rajin ila akhirih tu. Hendaklah menghadirkan hatinya, mengingatkan hatinya, hati seorang akan kebesaran Allah Ta'ala. Siapa dia Allah?
Tuhan yang ia seorang sembah. Seorang yang sembah. Maka sembah sini bukan makna buka bengah tu saja. Tempat dia sembah. Tuhan yang ia tumpu. Tuhan yang ia tumpan. Tu maksud sembah. Bukan maksud sembah sini masuk buka bengah bukan tu saja. Tu Allah, Tuhan yang ia seorang sembah, Tuhan yang ia tumpu, Tuhan yang ia tumpan. Tu Tuhan, tu Allah. Dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah. Dan dinyatakan khusyuk tetap hati kita serta anggota, dan tawaduk dan merendahkan diri bagi Allah. Bila tu ke? Dinyata kalau rokoknya seorang itu nyata kata kita khusyuk dan tawaduk bagi Allah Subhanahu wa taala bila terrokok. Dan sujudnya tu sama juga tu, dan sujudnya itu kenyataan kata kita tu seorang yang khusyuk dan tawaduk. Dan memenuhkan hati bagi Allah, memenuh dengan ta'zim, dengan membesar, dengan haikiyat bagi Allah. Tu ta'zim, dengan membesar, dengan haikiyat. Asal siap panggil haikiyat, membesar dan mulia bagi Allah. Tu. Dan menyucikan Allah tatkala takbirnya tu menyuci Allah. Tu. Jadi hati kita menahkan bagi Allah dengan mentakzimkan bagi Allah, membesarkan Allah dan menyucikan Allah bila tatkala takbirnya seorang mana Allahu akbar, maka ketika itu suci habis pada segala perkara yang halal. Belum pada takbir kita boleh makan, boleh minum, dapat ni benda yang halal dapat semua. Tapi bila takbir Allahu akbar, yang halal tu pun tak boleh digunakan. Itu mensucikan Allah, menyucikan Allah tatkala takbirnya seorang. Dan tasbih seorang ketika mengucap subhana rabbil azim wa bihamdih, subhanal a'la wa bihamdih. Itu menunjuk kata menyucikan Allah Taala. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia seorang padanya pada solat pada semayang. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain. Lain mana? Lain daripada yang ada perkara yang ada ia seorang padanya pada perkara saat ni. Kenapa? Yang ada pada yang tu, iaitu semayang. Lain pada semayang tu, yang ada pada yang pada semayang. Gapo dia ke yang lain tu? Daripada memikirkan dunia dan akan keinginan dunia. Apa keinginan dunia? Perkara jadi ingin boleh perkara apa dan keinginannya. Bukan tu belakang. Dan akan keinginan hawa nafsunya seorang. Keinginan hawa nafsu seorang itu kena buang. Kena fikir apa saja yang dia duduk masa tu. Kalau gitu yang ada ia padanya kena di atas sembahyang. Menjauhkan berfikir akan yang lain. Lain mana? Lain daripada sembahyang. Lain dari yang sembahyang lah. Lain dari yang lain dari perkara yang ada ia seorang pada yang apa? Iaitu sembahyang. Itu makna gitu. Yang ada ia pada yang iaitu sembahyang. Lain pada sembahyang tu kita tak fikir. Apa dia lain? Bayan pada kata lain. Bayan pada kata yang lain. Apa yang lain tu? Daripada memikirkan dunia. Itu bayan. Nak menyatakan yang lain daripada barang, lain daripada perkara yang ada daripadanya. Apa dia? Daripada memikirkan dunia. Dunia ni kan banyak sekali. Lalu tu dunia ni apa ke dunia? Masyaghalaka an zikrillah. Perkara yang membimbangkan dikau daripada ingatkan Allah Ta'ala. Itu dunia.
Kalau kita main dia, kalau kita buat dia, hati kita lupa Allah Ta'ala, maka itu dikatakan dunia. Ikutlah apa-apa pun. Tapi sebaliknya kalau kita buat dia, tapi hati kita masih ingatkan Allah Ta'ala, maka itu dunia zahiran la batinan, la hakikatan. Dunia pada zahir sahaja, bukan pada batin, bukan pada hakikat semua, tidak. Tu dia. Nah, tu. Sebab itu dunia ni akan binasa. Akhirat tak binasa. Maka cadanglah benda-benda akhirat tu biarkan banyak. Jangan sedikitkan benda akhirat, tapi dunia mah banyak dia. Nah, amalan akhirat ni nak cari dalam 100 ribu tak ada. 100 ribu ringgit tak ada. Tapi amalan dunia ni sejuta ringgit. Sejuta ringgit amalan dunia. 2 juta ringgit amalan dunia. Nah, tapi amalan akhirat tak ada. Nak cari 10 ribu tak ada. 100 ribu pun tak ada. Payah orang lah nak belanja akhirat macam tu. Lepas fikir kalau benda itu akhirat. Kalau benda dunia sejuta, itu manis-manis. 2 juta manis-manis. Aku nak turun modal buat perniagaan 2 juta. Okey, tak apa, turun selalu. Tapi aku nak turun modal untuk akhirat 2 juta. Call dulu. Nanti aku dapat untung 4 laba. InsyaAllah. Nah, sebab banyak orang datang kat sini. Baba, tolonglah semaya hajat. Apa semaya hajat, selesai semaya hajat. Kalaulah hajat kami nak bagilah selesaikan tempat ni. Nah, kita pun semayang selesai kerja dia. Selesai kerja dia, tak juga. Kerana payah sangat masalah dunia, masalah akhirat ni. Lebih-lebih lagi istimewa pula masalah akhirat ni, masalah tak nampak tengok dengan mata. Dia nampak akhirat ni apabila mata kita terpejam, iaitu mati, baru nampak katanya, oh besarnya. Kalau gitu dalam sembahyang kita berhenti sebentar. Kita berhenti sekejap. Ni sebelum pada sembahyang kita masih hati kita, otak kita, berfikiran kita ni mengenai dengan dunia. Tapi kita berhenti sikit dari masa 5 minit, 10 minit, hati kita berfikir dengan apa saja yang kita sembahyang. Apa saja perkataan yang kita baca dalam sembahyang. Fikirkan berkenaan dengan Allah. Tu. Kita berhenti 10 minit berfikir dunia. Pergi memikirkan dunia 10 minit saja. Kemudian lepas ada 10 minit, fikir balik. Nah, dan akan keinginan hawa nafsunya seorang. Itu yang lain juga tu. Menjauh berfikir akan yang lain, akan apa? Akan keinginan hawa nafsu dia. Apa? Nafsuku, nak rumah besar. Nak rumah cantik-cantik. Nak kereta baru. Nak bini lawa-lawa. Nah, jangok kaya-kaya. Hanya kiraan nafsu dia. Nah, tapi rumah tak, tapi masjid Allah Ta'ala tak sudah, tak apa. Nah, tak siap masjid Allah Ta'ala, tempat semayang tak siap, tak siap. Tapi yang lain siap semua. Kadang-kadang di rumah tapi masjid, tapi rumah dia terlalu besar pada masjid lagi. Masya Allah. Hei tuan, hei kaum muslimin, muslimat, kalaulah kamu hendak buat rumah besar-besar, kamu belilah tanah jauh pada masjid. Jangan duduk kat masjid. Nanti orang lalu tepi-tepi masjid, tak nampak masjid, nampak rumah dia. Ada je tu. Nah, ada je dekat petani pun ada. Lalu nak pergi masjid, mana masjid kan? Dia kata tu. Allah masjid. Tapi rumah tepi masjid tu, tak nampak masjid. Jangan macam tu. Nah, nanti orang nampak dunia pula, nampak akhirat. Baik. Itulah sembahyang tu tak nak fikir. Tapi semua yang dilarang ni, semua ini yang kita fikir. Karena syaitan ni, memanglah dia buat perkara kita teringat kepada dunia. Nah, ingat pada dunia, ingat pada tu, ingat pada ni. Masya Allah. Dan berkhabar-khabar hati, bercerita-cerita oleh hati. Nah, berkhabar-khabar hati, bercerita-cerita oleh hati, dan bercakap-cakap oleh hati. Masa semaya Allahu Akbar, hati harus cakap.
Mulut baca, hati pun dia cerita. Totai, kambing kau ada 2 ekor. Aku ada motor sebutir. Aku ada kereta sebutir. Aku nak isi minyak jadi banyak. Aku nak pergi kat situ, pergi kat sini. Lepas mayang aku nak pergi makan teh, nak minum air, nak makan nasi lemak, nak makan tu, makan ni. Tu hati. Semua macam tu lah. Payah nak buat benda ni. Payah nak buat benda ni. Kalau gitu, perkara tu mesti kita jauh daripada berfikir. Apabila kita fikir benda tu membawa kepada kita tidak ada khusyuk di dalam sembahyang. Apabila khusyuk dalam sembahyang, sembahyang kita tidak diterima. Dengan sebab ini, di dalam syariat bersungguh-sungguhkan atas kita dengan sembahyang berjamaah. Karena dalam sembahyang berjemaah ni, walaupun hati kita tak khusyuk, tapi soft kita dah betul, semua dah okey, maka tak apa, dibagi kat kita sembahyang khusyuk, walaupun hati kita tak khusyuk. Itu keberkatan berjamaah. Kalau sembahyang seorang tak dapat khusyuk. Tapi kalau sembahyang ramai-ramai, sembahyang berjamaah, maka ini dapat syahdah khusyuk. Kalau lah saf dia tu sama, saf dia tu betul. Sungguh pun kata menjauh, berfikirkan yang lain tu sunnah hai'ah. Dia panggil tetapi ini istidrak pada kata menjauhkan. Menjauhkan berfikirkan yang lain. Sungguh pun menjauh berfikirkan yang lain, tetapi adalah cinta itu, adalah cintanya seorang itu di dalam sembahyangnya. Dia sembahyang, bukan di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang, di itu likung. Buat likungan. Buat likungan. Di dalam sembahyang. Tetapi adalah cinta, kasihnya seorang itu di dalam sembahyangnya seorang. Cinta tu di dalam sembahyang tu disimpankan atas mendirikan hak sembahyang tu. Disimpankan atas mendirikan hak sembahyang dan menunaikan dia kan hak sembahyang. Tu. Apa menunai? Seperti barang jadi suruh Allah Ta'ala lah. Walaupun kita ni tak apa jauh, nak pinta apa, hati kita nak lari tak lepas. Nak lari dia berfikir pada dunia, nak lari dia berfikir keinginan hawa nafsu, nak lari pada berfikir berkhabar-khabar hati. Walaupun begitu kita tak boleh menjauhkan, akan tapi cinta kita tu ialah sembahyang disimpankan atas mendirikan hak sembahyang dan menunaikan dia kan sembahyang, kan hak sembahyang. Nah, seperti barang yang disuruh Allah. Tu. Lah macam manakah hak sembahyang seperti disuruhkan Allah, iaitu menunaikan sembahyang dengan sempurna. Tu makna dia. Hak sembahyang seperti barang disuruh Allah macam mana? Iaitu seperti barang disuruh Allah apa? Iaitu menunaikan sembahyang dengan sempurnakan sekalian syarat dan rukun dan sekalian yang sunat-sunat. Walaupun kita tak boleh nak lari kerana fikir dunia, nak mikirkan kiraan hawa nafsu kita ni, nak fikir tak boleh lari pada hati kita bercita-cita. Walaupun begitu, hak sembahyang mesti kita tunai. Apa? Mengerjakan biarkan sempurna syarat, biarkan sempurnakan rukun sembahyang, biarkan sempurnakan sunat-sunat dalam sembahyang. Nah, sunat-sunat sembahyang, Allahu Akbar. Sunat-sunat sembahyang. Nah, akan tapi kalau kamu imam tu disunatkan nyaring, akan tapi mesti niat zikir. Kalau imam, kalau makmum tidak disunatkan nyaring. Tak sunatkan menderahkan suara. Nah, kalau dia makruh, kalau dia derah makruh. Tu bagi makmum. Bagi imam dia sunat nyaring, sunat menderahkan suara, akan tapi mesti dia kena niat zikir. Kalaulah dia tahu kata menderah imam ni kuat suara tinggi, suara deras dalam sembahyang ni, sunat
tapi bergantung dengan niat zikir. Kalau dia tak niat zikir, maka tidak sah sembahyang dia, batal sembahyang dia. Kalau dia sengaja, kalau dia lupa, itu tak apa, maaf kerana dia lupa. Ingat baik, kita kena bagi tahu kata kita ni seorang sembahyang. Nah, apa jadi imam yang takbir dengan degah-degah dengan suara tinggi tu, takbir dengan mengangkat suara, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, itu mesti niat aku berzikir. Aku berzikir. Tu. Nah, ingat baik tu. Kalau tak niat macam tu tak boleh. Kena niat aku berzikir. Tak apa, sebelum salam kita niat. Yang jahat, yang nyaring dalam sembahyang itu, aku berzikir. Niat sebelum bagi salam. Okey, tak apa juga. Nah, jangan diselesaikan sembahyang. Bukan selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, aku berzikir. Tu tak kena tu. Masih dalam sembahyang. Ingat baik. Pasal apa? Disimpankan atas mendirikan hak dan menunaikan hak seperti barang surah Allah. Kerana bahawasanya sembahyang itu serta tamatan hatinya, hati seorang. Tu, serta tamatan hati seorang. Apa? Yakni perkara yang menambatkan dan mengkejapkan dan menetapkan hati seorang. Itu tamatan hati. Kerana masa sembahyang itu, sembahyang adalah sembahyang ni serta tamatan hati, mana bersama dengan tamatan hati. Dengan hati kita tu tetap, hati kita tu pegang kemas. Tu. Tetap sini tamatan hati. Hati kita tu sembahyang adalah ia dengan serta tamatan hatinya seorang. Bersama tamatan hatinya. Apa? Tamatan hati, yakni perkara yang menambatkan dan mengkejapkan dan menetapkan hati seorang. Itu tamatan hati. Perkara yang menambatkan dan mengkejapkan dan menetapkan hati seorang, tu sembahyang. Tu sembahyang. Sebab ni kalau tengoklah macam orang dululah, kalau kita tengok bandingan ke masa sahabat yang sembahyang dalam kebun. Jadi binatang-binatang semua kata dia tu kayu, bukan orang. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia sembahyang dalam kebun. Maka burung tu, sekaan burung kata Abu Bakar ni satu potong kayu. Duduk berdiri macam tu. Padahalnya orang bukan kayu. Hingga burung tu mari duduk atas bahu dia. Tu tetap dia dalam sembahyang. Hati dia tak ada ragu-ragu. Itu sembahyang. Hakikat sembahyang macam tu. Sembahyang kita, wallahu a'lam bissawab. Tu sembahyang kita. Allahu Akbar, mata ni pergilah. Nak bawa molek dia masbuk otik. Nah, dia seorang masbuk datang terlewat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bagi salam, dia bakit naik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ni ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rokok dah. Nah, sampai semayang kamu nak sempurna. Pisah usaha, jangan jadi orang masbuk. Faham tu? Tu. Faham tu. Tu sembahyang. Nah, orang kata tetap ni serta tambatan hatinya tu. Tu. Kerana masa sembahyang itu adalah ia. Panggil serta tu jadi khabar bagi bahawasanya takdir adalah ia. Kerana serta ni dia tafsir pada ma'a. Maka ma'a ni masuk pada matbu'. Kalau kita bahas tahu. Ma'a masuk pada matbu'. Mana matbu' duduk matbu', ia duduk dahulu. Tabi' kadian. Kalau gitu, apabila seorang hendak menetapkan hati, mesti dia sembahyang. Sebab ya hati tetap.
Itulah dia tahu. Siapa dia ni? Seperti orang dulu-dululah, ahli arifin, macam inilah dia semayang. Dia semayang tak ada ingat apa-apa dah. Kita semayang serba-serbi. Kadang-kadang semayang kita jadi tok rujung. Nah, semayang kita rujung. Sebelum nak semayang duit hilang. Lepas semayang jumpa duit hilang. Karena duk hitung-hitung lah semayang. Allahu Akbar. Ke mana duit ko tu? Bismillahirrahmanirrahim. Duk mana? Tak ingat cari. Duk cari dalam semayang. Cari. Duk wah piyah tu. Nampaklah semayang. Pas semayang kan ambil duit. Duk sini. Tu panggil semayang tok nujung. Kahin semayang. Tu semayang kita. Walaupun begitu sekalipun mesti kita banyak istighfar dengan Allah SWT. Nah, supaya Allah jangan ambil salahkan dengan sembahyang kita. Ada kena banyak istighfar dengan Allah. Habis. Orang yang tiada khusyuk hatinya, tu mubtada. Mubtada semula. Bermula orang yang tiada khusyuk hatinya, hati orang, dan khadu' hatinya atas pada khusyuk. Apa? Orang yang tiada khadu' hati orang serta semayat serta Allah. Tidak merendah diri ke serta Allah. Tu. Yolok. Orang yang tu, orang yang dia khusyuk hatinya hati orang dan khadu' hati orang serta Allah. Khabar bagi orang tu tiada memberi manfaat, tiada memberi guna dan tiada memberi faedah dengan sembahyang dia. Tu orang yang tiada khusyuk ni kita takut sekali. Kita selalu sembahyang. Susah timur. Yolok. Mari tewada apa susah timur. Tu dia weh. Orang yang tiada khusyuk hati orang dan khadu' hatinya hati orang. Apa ataf pada khusyuk? Orang yang tiada khadu' hati orang serta Allah. Tak ada mengendah diri dalam semayang, hati dia tak tetap dalam semayang, anggota tak dalam semayang, tiada memberi manfaat dan faedah. Tak ada manfaat bagi dia. Tak ada faedah bagi dia. Tetapi mudarat orang itu. Mudarat orang itu apa? Orang yang tiada khusyuk hati. Dan orang yang tiada khadu' hati dia tu. Dan seksa orang itu terlebih hampir kepada orang tu. Terlebih dekat kepadanya pada orang. Tu dia weh. Orang tu mudarat dia, bahaya dia, berbahaya dia, seksa dia terlebih hampir kepada orang itu. Maka di sini jagalah baik-baik dengan sembahyang kita tu. Jaga baik-baik dengan sembahyang kita tadi. Usahakanlah biar dapat khusyuk. Usahakanlah biar dapat khadu' hati kita serta Allah dengan sembahyang. Ini orang sembahyang ada janji yang seksa lagi. Maka apatah orang yang tidak sembahyang, tak pernah sembahyang, apakah nak kata bagi mereka? Orang ni dah sembahyang dia sah. Bukan tak sah sembahyang dia, hanya sembahyang dia tidak ada khusyuk. Sembahyang dia tidak ada khadu'. Tu. Tidak ada khadu' apa itu ini? Ni ingat baik. Ingat baik dah tu. Jagakanlah sembahyang tu. Jaga baik-baik. Kita sembahyang, kita usaha sekuasa-kuasa kita. Jangan kita sembahyang ni untuk sembahyang nak lepas-lepaskan waktu. Ada orang yang tak sembahyang macam kat pondok-pondok ni. Kalau sembahyang, kalau baba dah, bagus dia sembahyang. Kalau baba tak ada macam kera je tu. Macam anak kera, duk canggung. Tak ada pedah pun tu. Jangan takut ke baba, takut Allah. Allah yang bagi pahala kepada kamu. Bukan baba bagi pahala dia pun.
Nah, apa usaha jalanan supaya kamu jadi baik tu ya. Nah, jangan kamu takut siapa tak ada pahala tu tak pasal-pasal, letih saja. Nah, letih. Takut sebab tak ada pahala. Tak semayang tengok. Sah ni tak ada ni. Ni orang yang lari saf-saf tak nak duduk sebelah kanan tu. Hajar duduk sebelah kanan dek. Mari hai belah kiri, balik belah kiri. Takut dapat duduk sebelah kanan dia. Ni, belah kanan tu. Masuk duduk belah kanan itu. Kuat dia tu. Hamuh takut ke makhluk ni. Hatiku ni panas semayang kosong Tuhan ku mana. Hatiku masih takut dengan makhluk Allah Taala. Nah, masuk bagi pom, pop duduk belah kanan. Jangan pergi belah kiri. Nah, ini kiri kata, kiri. Takutnya. Apa kiri? Pasal aku nak tidur. Aku nak cenera. Aku nak jadi beruk tua. Faham beruk tua? Orang nak zikir subhanallah. Beruk tua. Masya Allah. Tak jadi beruk tuanya. Kata zikir astaghfirullah la ilaha illallah hayyul qayyum. Jadi beruk tua. Banyak ikau beruk tua anak kita ni. Orang hendak zikir hendak dia beruk tua. Apabila molek weh. Tu. Tengok dapat ikau. Terjadi pisai banyak ke weh dia. Dan kata Hasan Basri. Basri, Bisri. Dulu hajar tu. Dan berkata Hasan Basri, Bisri. Dah hajar semua tu. Bisri, Basri. Tu. Busri tu tak aja dengar. Tapi kalau turut kat sini boleh baca semua tu kita tak ada bagi. Dan kata Hasan Basri, Bisri rahimahullahu taala. Ini perkataan Hasan Basri. Nah, maka Hasan Basri ini ialah satu ulama dan juga dia ni salah satu daripada aulia. Salah satu ada waliullah yang dapat buat apa-apa saja. Yang dapat buat apa-apa saja. Yang boleh buat apa-apa saja. Jadi ada satu kali dia ni ambil tulang ayam. Tulang ayam sudah dimakan dia himpung. Sudah dimakan dia makan isi, dia himpungkan tulang. Kemudian dia berkata kepada tulang yang dihimpun tadi, kun ada jajah, jadilah olehmu akan ayam tina. Maka dengan serta-merta ayam tu terjadi. Kebetulan tadi terjadi ayam. Lalu tu lari. Lepas tu lari lagi pula. Kalau muduk pondok macam ni kan bagus. Muduk pondok beli ayam seekor pada tu. Sudah makan muhipun tulang. Lepas tu berseru, "Hei ayam. Hei tulang, jadi ayam balik." Jadi ayam balik. Ayam mana dah tulang pun habis juga. Tu ni Hasan Basri, seorang alim ulama yang siapa mentabak wali, dan pula dia ni siapa mentabak radhiyah mardiyah, karena perkataan yang dia cakap keluar dari mulut dia tu Allah Taala redha. Allah Taala redha tu radhiyah mardiyah. Maka tiap perkataan yang keluar dari mulut dia, daripada mulut dia semua jadilah Allah Taala redha. Kalau dia kata ayam, jadi balik daripada tulang tadi. Ini Hasan Basri rahimahullahu taala. Maka dia kata macam mana? Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati pada bersembahyang, yakni di dalam sembahyang. Mana sembahyang yang tidak ada dalam sembahyang tu. Nah, hati dia tak ingat kebesaran Allah Taala. Hati dia tak ingat apa saja yang dia sedang membaca. Maka iaitu sembahyang tidak ada hadir padanya tu, kepada seksa itu terlebih hampir, bagi kepada ta'alluq pada terlebih hampir belakang. Maka iaitu sembahyang itu terlebih hampir kepada seksa itu. Mana tidak adalah sembahyang itu malaikat terlebih hampir kepada seksa. Sembahyang mana? Sembahyang yang tidak ada hadir, tidak ada ingat hati dalam sembahyang, kata dia sembahyang. Ni kita boleh takut kita masih semayang dah, tapi hati kita selalu dia ingat ke kambing, dia ingat ke tanaman, dia ingat kereta baru, dia ingat rumah besar, dia ingat kesenangan hidup, masalah.
Nah, tu pun kena seksa dah. Apa-apatah lagi yang lain weh. Ni semayang nah. Sebab tu je kita ayat hadis Nabi sebut tu, as-salatu imaduddin. As-salatu miftahu kulli khair. Semayang itu tiang bagi agama. Semayang itu ialah anak kunci bagi semua kebaikan. Anak kunci bagi semua kebaikan. Sebab ini ma'amati dan bersungguh-sungguhkanlah dengan sembahyang. Dan lagi disebut pada hadis. Ada tersebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya hamba. Apa? Tiada bagi hamba, yakni tiada dapat pahala bagi hamba. Tiada bagi hamba, mana tiada dapat pahala bagi hamba daripada sembahyang hamba, melainkan barang jadi kira-kira kan. Apa kira-kira? Yakni ini tafsir barang jadi kira-kirakan. Apa dikira-kirakan? Yakni barang ia hadir hati, ia diingat hati serta Tuhannya, Tuhan hamba. Hadir hati, ingat hati serta Tuhan. Hadir daripada sembahyangnya hamba. Kau dah tu. Jadi banyak manalah kehadiran hati dia, keingatan hati dia dengan Allah Ta'ala daripada sembahyang dia, maka sekadar tu saja dia akan dapat pahalanya. Masya Allah. Maka sebab ini mesti kita ma'amati berjamaah. Kalau sembahyang seorang, mestilah pahala nak boleh kedak weh. Kalau seorang, nah mesti kita semaya berjamaah sempurna kita. Walaupun kita jadi seorang semuanya berkhabar-khabar hati, walaupun hati kita berfikir hal dunia, tapi dengan sebab kita semuanya berjamaah ni, itu kelebihan berjamaah. Kelebihan berjemaah. Sebab kita ada satu hadis tu, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Satu riwayat min tamamis shalah. Samalah oleh kamu akan saf-saf sembahyang kamu. Kerana bersama-sama akan saf-saf sembahyang itu daripada mendirikan sembahyang. Kata setengah, daripada mensempurnakan sembahyang. Tu kena sama saf-saf tu. Ini kelebihannya. Nah, dengan sebab ini barulah kita boleh sembahyang tu khusyuk. Sebab apa? Sebab berjamaah dalam sembahyang. Dengan sembahyang kita selalu berjamaah. Malaikat kita ada uzur ya. Ada keuzuran. Tu kita tak sempat berjamaah. Tu pun kita macam pusing, macam ada luput kerugian, ada luput kelabaan. Ada benda kerugian besar apabila kita luput satu jemaah. Bukan masalah biasa, bukan masalah yang yang kosong. Nah, kita tengok Abdul Rahman Auf. Satu kali dia balik daripada ni cerita ni Abdul Rahman Auf bukan luput berjemaah, luput takbiratul ula. Takbir pertama bersama dengan imam. Tapi kita sekarang ni dah, orang kita ni, orang tak imam sedang nak takbir, dia agak duk menari. Duk menari nak semayang. Depan jadah. Dia tak tahu kelebihan takbir atau ular di semayang tak apa harga dia. Abdul Rahman Auf, dia balik dari perniagaan dia 1000 ekor unta penuh dengan mata-mata benar, mata-mata amti'atut tijarah, segala mata benar perniagaan penuh unta dia. Sampai waktu subuh. Nah, maka terdapatnya Nabi takbiratul ula. Dia tak sempat nak semayang takbiratul ula sekali dengan Nabi. Bukan tak sempat berjamaah, sempat berjamaah, tapi tak sempat takbir pertama sekali dengan Nabi. Dengan rasa dia jadi orang akhir sikit, Nabi sudah takbir itu ula. Apabila selesai daripada sembahyang, dia sangat-sangat sesat. Dia tak sempat takbir itu ula, takbir sama dengan imam. Imam Allahu Akbar, dia buat Allahu Akbar. Itu yang afdal. Ni Allahu Akbar.
Perut tua. Tu. Nah, tu semayang. Allah Akbar. Maka selepas sudah semayang, dia terus tanya Nabi. Ya Rasulullah, adakah boleh aku nak gantikan takbiratul ula aku tadi dengan harta perniagaanku semua ni? Perniagaan aku semua yang balik pada Mesir ni, boleh tak aku nak tukar? Rasulullah kata tak boleh. Ya Rasulullah begini, amo tambah pula sampai 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, amo nak tambah nak gantikan takbiratul ula tadi. Adakah boleh? Rasulullah kata tak boleh. Ya Abdurrahman bin Auf, sekiranya dunia sebutir ni milik hakmu seorang. Dunia sebutir ni milik hakmu seorang ya Abdurrahman bin Auf. Kamu nak ganti takbiratul ula yang kamu tak sempat tadi, tak boleh lagi ganti. Itu kebesaran dia. Tapi dengan sahabat kita tak tahu kemuliaan takbiratul ula, kebesaran takbiratul ula, kita tak buat bergaduh-gaduh mana dengan takbiratul ula. Tu. Ni ayatnya Abdurrahman bin Auf ke kita. Para sahabat itulah walaupun Abdurrahman bin Auf dia orang kaya. Orang kaya akan tapi Allah Taala jaminkan dia masuk syurga di atas dunia lagi. Setengah pada sahabat dia yang digemari dengan masuk syurga di atas dunia, belum mati lagi, belum meninggal, belum mati, dia dapat syurga dah. 10 orang semua atas dunia dia dapat syurga dah, belum mati lagi. Padahal dia orang kaya, karena dia ni menghabisi harta dia tu untuk agama. Setara tak sempat takbiratul ula, dia sanggup nak bayar 1000 ekor unta. Rasulullah tak boleh lagi. Tu dia sesat. Satu kali tak sempat takbiratul ula masa subuh. Hak kita tak kena kecek. Tak ada sokmo pisah. Duk pondok ni tengok tu. Nampak tak ada tubik ke kalau. Baru dapat tubik punya gong. Baiklah. Bergaduhlah. Inilah kepanggil kita mengaji tapi tak tahu faedah mengaji. Kamu ingat baik tu, kau orang belajar ilmu agama ni, ini khusus bagi budak pondok. Orang belajar ilmu agama, kalaulah dia tu masih masbuk lagi sembahyang dia dengan tidak ada keuzuran, maka banyak istighfar kepada dia, karena dia sudah kena bala. Itu baru belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, apatah lagi orang yang tak belajar agama. Nah, orang belajar agama macam tu lagi. Semayang macam lambat lagi belajar agama. Apatah lagi mereka yang tak belajar. Lalu kata Habib Umar, apabila kamu tengok pelajar agama masih masbuk lagi dengan semayang dia, maka kamu banyak istighfar dia. Astaghfirullahalazim bagi dia. Banyak istighfar, banyak minta ampun bagi dia, kerana dia sudah dapat bala. Ini kata Habib Umar Al-Hafiz. Baik, apa tu? Langsung pergi pula. Masuk dengan sini ni. Dan bahawasanya orang yang sembahyang, sonyo sembahyang ia orang sembahyang, maka tiada disurat bagi orang sembahyang daripada sembahyang sudusnya dan tiada usurnya ni orang sembahyang. Masya-Allah, sekat tu dulu. Nah, dan bahasa orang yang sembahyang, sonya sembahyang ia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim.